Cik Muhammad kemudian masuk di alam sebalik mata, dia panggil alam sebalik mata. Kejadian ini berlaku kepada Roslina Bajunet beberapa tahun yang lepas. Ketika itu, Roslina baru 2 bulan tinggal di Kolej Kediaman sewaktu belajar di UiTM Machang. Di situ jugalah Roslina mengenali Liana yang merupakan rakan sebiliknya. Mereka mula rapat kerana kedua-duanya mempunyai perasaan takut untuk tertandas pada waktu malam. Mereka berdua saling menemani apabila mahu melepaskan hajat di tengah malam. Sejak tiba di Kolej Kediaman, bermacam-macam cerita yang Roslina dengar dari senior yang tinggal di situ. Tapi Roslina dan Liana tidak berapa percaya dengan cerita-cerita itu sebab sebelum ini ibunya sudah berpesan supaya jangan selalu sangat dengar cerita hantu. Pada satu malam, pada pukul 2 pagi, Roslina sukar untuk melelapkan matanya manakala Liana telah pun selesa berdengkur manja. Katil Liana hanya bersebelahan saja dengan katil Roslina. Sedang Roslina berguling ke kiri ke kanan cuba melelapkan mata, dia terdengar seperti ada orang membuka pintu almari. Almari itu berada betul-betul di hadapan katilnya. Lalu Roslina memandang ke arah almari itu. Dalam keadaan gelap yang ditemani dengan lampu tidur yang malap, Roslina tidak nampak apa-apa di situ. Kemudian dia terdengar bunyi nafas yang kuat dari arah almari. Sekali lagi Roslina memandang ke arah almari itu. Meremang segala bulu Roslina. Tidak terucap apa-apa dari mulutnya apabila ternampak susuk tubuh manusia berbadan agak kecil, berambut panjang dan beruban. Wajahnya seakan-akan tua, berkedut. Sekali imbas macam syuing sepatu pun ada. Susuk itu duduk bertinggik membongkok di atas almarinya sambil tersenyum ke arah Roslina. Roslina ketika itu tercengang. Terkunci mulutnya lalu dia berpaling dan mengambil bantal dan menekuk kepalanya. Dalam keadaan tergetar-getar, Roslina kemudian mendengar suara seperti suara wanita yang tua. Seorang sudah tidur, seorang lagi belum. Roslina semakin takut sambil memejam matanya kuat-kuat. Dia terdengar lagi suara. Kali ini suara yang sangat dekat. Nenek tahu, ada orang buat-buat tidur. Roslina tidak tahan lagi lalu dia pun membuka matanya. Lalu ternampak susuk yang berupa nenek tua yang berbadan kecil betul-betul di hadapan mukanya. Pada masa itu Roslina sangat terkejut lalu dia terus menjerit sekuat hatinya sambil memanggil nama Liana. Liana pun terjaga dari tidurnya lalu terus memasang lampu dan pergi ke arah Roslina. Kemudian dia pun menenangkan kawannya yang seolah-olah meracau. Wanita tua tadi sudah tidak kelihatan lagi. Setelah semuanya tenang, ada beberapa orang dari bilik sebelah datang bertanyakan khabar Roslina. Roslina menceritakan apa yang dilihatnya. Malam itu mereka berdua tidur di bilik rakan yang lain kerana terlalu takut. Selepas kejadian itu, Roslina dan Liana berpindah keluar dari Kolej Kediaman dan tinggal di rumah sewa berhampiran dengan kampus. Persoalannya, siapakah susuk wanita tua itu dan kenapa ianya selalu mengganggu pelajar-pelajar di asrama atau ianya hanyalah satu imajinasi sahaja? Cik Muhammad kemudian masuk di alam sebalik mata, dia panggil alam sebalik mata.